Okay guys, I think so this one is the last lah. Okay, record video pendek-pendek tapi dia ambil masa yang lama sama otak dah buat menentang Aram ni. Biasa record terus sekali panjang berlebar dalam setengah jam 45 minit aku terus upload dekat YouTube. Ini tak pasal-pasal pula nak kena buat 10 minit kan. Tak apalah, kita cuba kan. Tak belajar tak tahu. Baik. So kita start daripada monthly. Okay, so kita boleh nampak yang sekarang ni dia nak buat lower high. So the movement is mendaki, bullish. And then kita tengok dekat weekly pula. Weekly now, apa yang okay, actually the situation for monthly dengan weekly ni sama. Okay, dia macam monthly dia dah sampai, and actually dia dah over the SBR. Makna kata dia nak buat lower high. Kita target lower high untuk monthly berlaku di sini sebab ada SBR contoh. Dalam masa yang sama weekly dekat sini. Okey, dan dia belum sampai. Kena clear betul-betul benda tu. Okey. So hari ni berapa hari bulan kita tengok? 14. Kita ada lagi 13 hari untuk trade. So kita tengok macam mana. Ada kemungkinan dia akan turun kejap, and then dia akan naik balik. Selepas pada tu baru dia terjun ke bawah. Benda-benda ni kita kena tengok pada time frame yang lebih rendah lah. Tapi yang sure sekarang ni apa yang diorang nak buat, apa yang diorang ni, saya maksudkan monthly dengan weekly lah, ialah lower high. Maknanya mendaki ke atas. Pergerakan itu mendaki. Kalaulah kita dapat mengenal pasti pergerakan mendaki itu bermula daripada bawah, seronok. Tapi masalahnya ni dah nak end of the wave dah pun. Okay, tapi sebenarnya tak rugi. Pasal apa? Sekarang ni structure ni menurun ke bawah. Okay, ada kemungkinan yang kalau dia berlaku di sini dan kita boleh declare untuk terus sell kat sini lah. Tapi kalau korang ada tengok video saya yang dan teliti dalam video yang saya terangkan, nampak tak? Sini ada satu, sini dalam ni ada satu. Ni yang saya paling tak suka. Dia tak clean and cut. Dia tak cantik. Okay, dia mesti ada tricky. Kalau kata pattern yang macam ni, saya tak suka. Okay, baik. So lower high, okay, still the same. Monthly untuk week dan juga weekly. Okay, then kita tengok daily pula. Baik, daily pula sekarang ni kita aim dia punya high berlaku di sini. Okay, dengar betul-betul monthly lower high mendaki, weekly lower high masih lagi mendaki, daily higher high masih lagi mendaki. So monthly, weekly, daily mendaki. Kena faham benda tu. Kena faham benda tu betul-betul. Okay, then kita tengok H4. Okay, bila H4 pula, selepas higher low dia akan buat higher high. See, still the same, mendaki. Dan kita tengok H1. H1 rasanya tak update kot. Mampu dia lah. H4 je lah kita tengok. Sorry saya bukan orang yang reti nak buat konten yang nak melayan lagu ke apa ke. Saya tak pandai. Kita jenis orang yang ortodox sikit kan. Kau nak belajar, kau belajar. Kau tengok video ni. Kau tak nak belajar, sudah kau tukar je. Okay, so mendaki. Kembali balik pada tajuk yang asal, mendaki. Okay, bila mana kita dah tahu benda tu, so kita akan cari where is the stop level. Dekat mana? Okay, sekarang ni dia dah lebih daripada dia punya stop level dah untuk monthly. Kalau weekly pula di atas lagi, iaitu di sini. Kalau daily pula masih lagi belum sampai. Sama juga macam weekly. Weekly kat sini, dia dekat sini. Nampak? Dia dekat sini. So weekly dengan daily ni dekat-dekat. Kita boleh fokus yang ni. Okay, kalau H4 pula macam mana? Kalau H4 pula nun, atas sana nun. Ni, sini. Okay, ni adalah yang belum berlaku retracement. Okay, tapi it is not a low point. Okay, dia merupakan SBR yang belum berlaku retracement itu sahaja. Okay, supposed to be kalau weekly H4 nak aim dekat sini lah. Okay, baik. So saya akan aim dekat sini guys. Ini yang saya akan aim. Okay, daily dan juga weekly punya SBR yang belum berlaku retracement. Bila mana saya kata saya aim, adakah saya akan sell di sini? Tidak. Tidak bermaksud saya akan sell. This is my confirmation level. Sama ada dia nak terus terbang ke atas ataupun terjun ke bawah. Ya, itu dia. Okay, baik. Saya tunjuk sikit macam mana dekat H4 Baik,
kita akan buat dua kind of situation, two kind of scenario. Yang pertama, sekiranya dia nak terjun ke bawah. Okay, this is the structure. Saya suka main dengan structure. Dia bukan chart pattern, dia bukan candle pattern, dia structure. Okay, so kalau saya nak sell, this is my confirmation, the first one. This is my second confirmation. The first confirmation bila mana dia tidak berjaya close the price above than this level, these two level. Okay, selepas pada itu berlaku rejection ataupun resistance dan dia terjun balik ke bawah. Bila dia dah terjun balik ke bawah, sini ada SBR, nampak kat sini. Okay, dia jump macam ni kan, ada V ni. So dia akan sangkut dekat sini. This is the second confirmation. This one. Ni. This is yang ni, yang saya gerakkan ni kan. This is the second confirmation. So when saya ada second confirmation, this will be my level of entry. Nampak tak? Saya tak kata saya akan sell di sini. Saya aim dia punya stop level dulu. Bila mana saya dah aim dia punya stop level, then saya akan tentukan kawasan mana yang paling berpotensi untuk entry. Itu kalau kata dia terjun ke bawah lah. Okay, kalau dia nak mendaki ke atas, baik, kalau kata dia nak mendaki ke atas pula, apa yang saya akan aim? Contohnya macam ni lah lebih kurang Apa cacat dah aku punya wave ni gitulah lebih kurang. Okay, gitulah. Okay, kita katakanlah dia dah batal kan. Tak nampak pula dah. Sekejap. Okay, kita katakanlah dia dah naik atas ni, dia kena close lebih tinggi daripada kedudukan ni. Itu yang paling penting. Kalau kata dia nak retrace balik, sama ada di sini ataupun di sini sekalipun, yang tu lantakkan dia. First, dia kena close ke atas ni. Kemudian korang nak kena tengok the retracement level. Retracement level ni sekalipun saya masih lagi tak berani untuk buat keputusan terus buy. Kenapa? Kena ingat guys, ini merupakan daily, ini merupakan weekly. Makna kata dia memerlukan seminggu. Okay, dia memerlukan seminggu untuk kita menentukan sama ada dia akan close ataupun tidak dekat atas ni. Kena faham benda tu. Okay, kita sekarang ni tengah tengok dekat H4 guys. Okay, kita sekarang ni tengah tengok dekat H4. Dan bila mana kita buat plotting future prediction untuk structure yang sebegini, okay, H4 dah naik atas ni, dah susun candle, dah cantik. Apa yang Amin cakap tu dah jadi, higher high dah jadi kat sini. Mesti selepas ni dia akan turun buat higher low kat sini. Korang pun entry higher low apa benda semua. Katakanlah hari tu hari Rabu, contoh kan. Kemudiannya dah entry benda semua. Hari Khamis dia terkejun lagi. Hari Rabu, hari Jumaat dia terkejun lagi. Masa tu mula menyumpaskan lah kan. Pasal apa? Kena ingat, ni weekly punya marking guys. Kena faham. Saya buat satu lagi contoh. Yang ni daily punya marking. Okay, dia dah close naik sampai atas ni jam 8 malam contoh. Kemudian bila dah nampak kat atas ni, same, the situation is the same macam yang tadi. Bila mana sampai kat retracement ni, kena pula je buat rejection. So dia akan jadi macam ni lah. Gitulah lebih kurang. Okay, lepas tu sini ada RBS. Amin dah kata dah dalam analisis dia, nanti dia akan buat higher low dan sebagainya. Just follow the sequence sahaja. Betul, saya tak nafikan. Follow the sequence, high high, higher low, higher high, higher low. Tapi janganlah jadi orang kata lurus sangat. Betul sangat kan. Pukul 8 malam dia dah naik atas ni. Kemudian bila dia terjun kat bawah ni, dah menganjak pergi pukul 10, 11, 12. Korang pun dah tertidur apa benda semua. Bangun besok pagi pukul 5, pukul 6, buka-buka, tengok-tengok, dia close lebih rendah daripada kedudukan SBR daily. Dan dalam masa yang sama, candle daily pula close as a bull dan shadow kena dekat sini. Dah berlaku retracement padan muka. Okay, makna kata apa? Dia akan jadi high high, high low. Dia dah clear retracement, siap. Dan dia terus terjun ke bawah. So kena faham. Okay, kena faham. That is the reason why yang saya tunjuk tadi. Nampak tak yang terjun ke bawah tadi? Okay, saya lebih prefer untuk sell berbanding dengan buy. Saya lebih prefer macam tu lah. Sebab in term of structure, dia lebih saya lebih comfort. Kalau saya loss pun tak apa,
sebab saya comfort dengan dia punya position dia. Daripada atas ni dia terjun dah ke bawah, dia sangkut sini dan dia terjun. Kalau kata yang atas ni saya agak gayat sikit nak tengok dia mendaki naik. Okey. Saya rasa setakat tu dululah kot. Personally pada saya lebih prefer untuk sell gold berbanding buy lah. Tapi macam mana pun kena monitor lah. Kena monitor, kena tengok berlaku perubahan struktur ataupun tidak dan sebagainya. Dan saya hanya ada kelapangan masa untuk buat analisis yang sebegini only on weekend. Kalau saya tak ada kerja dan kalau saya tak balik kampung. Kalau tak adalah kan. Nganga lah korang padanlah muka. Okay, so that is the analysis for gold. Saya akan update the template dekat public group BADA dan juga DTS data discussion. Sekali lagi untuk saya ingatkan, barang siapa yang berminat untuk trade by data real time live stream, sila join. Saya jemput dan lalu-lalukan. Tiada bayaran guys, tiada bayaran. Kerana apa? Sebab saya nak sampaikan kepada masyarakat trader yang mana ada satu lagi bidang ilmu, cabang ilmu yang mana tuan-tuan dan perempuan boleh trade menggunakan data, and it is for free. Jangan risau. Saya kira setakat tu dulu. Nak template kau masuk grup. Assalamualaikum, salam sejahtera dan semoga bermanfaat.